Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Berdani. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa, 2 Julai 2024. Sarawak tidak pernah berniat mengganggu atau mengambil alih hak Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam industri minyak dan gas negara. Menegaskan sekali lagi pendirian itu, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberitahu Sarawak melalui program Petroleum Sarawak Berhad Petros hanya mahu mengambil bahagian secara aktif serta menjadi rakan kongsi kepada Petronas dalam industri tersebut. Dia nak ambil alih Petronas. I tell you, Sarawak position is clear. We want to participate actively in our oil and gas and a partner to Petronas. Beliau menjelaskan Petros juga beroperasi mengikut parameter berasaskan 5 undang-undang yang termaktub di negeri ini. 5 undang-undang berkenaan ialah Kanun Tanah Sarawak, Ordinan Pelombongan Minyak 1958, Ordinan Pengagihan Gas, Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Petros yang ditubuhkan hampir 6 tahun lepas juga akan mempersiapkan para vendor bagi kawasan pengoperasiannya sebelum melangkah untuk mewujudkan skim pembangunan vendor bersama Petronas. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian pada majlis memperingati penyertaan vendor Sarawak dalam industri peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas di Kuching. Sebanyak 47 vendor tempatan menerima pelak peringatan pada majlis tersebut. Sementara itu, semasa ditemui pemberita, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu 2 syarikat pelabur sedang meneroka industri gas masam di Sarawak. Salah satu syarikat berkenaan ialah Usaha Sama Sarawak Shell Berhad dan Petronas, manakala sebuah lagi ialah PTT Exploration and Production Public Company Limited atau PTTEP dari Thailand. Katanya penerokaan industri gas masam itu dilaksanakan menerusi projek gas Kasawari dan Lang Lebah. Melalui projek terbabit, syarikat berkenaan akan memecahkan karbon gas dioksida yang banyak terdapat dalam gas masam. Dan syarikat ini akan memecahkan karbon dioksida daripada gas yang manis. Jadi yang masam tu dia masuk dalam tanah dan they call it sweet gas. Sweet gas tu digunakan untuk beberapa bahan-bahan sebagai feedstock, mengeluarkan petrochemical product. Menurut beliau, sebelum ini penerokaan gas masam tidak dijalankan berikutan kos yang tinggi. Namun, ia telah berubah dengan adanya kewujudan teknologi baharu. Kementerian Kerja Raya semalam secara rasminya menyerahkan bangunan tambahan Hospital Miri bernilai RM289.2 juta kepada Kementerian Kesihatan. Inisiatif meningkatkan kapasiti serta keupayaan Hospital Miri membantu menampung keperluan perubatan yang semakin mendesak bagi penduduk di kawasan berkenaan dan utara Sarawak. Datuk Seri Alexander Nantal Lingki pada majlis penyerahan bangunan itu berkata projek tersebut siap lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan dengan sijil perakuan siap kerja dikeluarkan pada 28 April lepas. Jadi projek ini seharusnya ditahu adalah secara menggunakan IBS di mana 70% kita menggunakan ini. 70% itu adalah satu tahap yang diletakkan sebagai standard dalam industri pembinaan Malaysia. Jadi kita mematuhi standard IBS ini yang digunakan dalam skop ataupun pembinaan projek ini. Beliau juga meminta pihak kontraktor terus melaksanakan tanggungjawab dalam tempoh liability kecacatan DLP, manakala JKR akan terus memantau proses-proses pasca penyerahan bangunan. Projek bangunan tambahan itu direka bentuk dengan kapasiti dan keupayaan antaranya 328 katil melibatkan pelbagai ward, 900 tempat letak kenderaan, 300 tempat letak motosikal dan lain-lain kemudahan berkaitan. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni.
untuk belajar mengurus pembuangan sisa makanan yang lebih efektif untuk membasmi kehadiran makhluk perosak yang mengundang penyakit. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, sisa makanan yang dibuang sembarangan dan tidak diuruskan dengan baik menyumbang kepada persekitaran yang kotor. Jelasnya, apabila masyarakat lebih memahami pengurusan pembuangan sisa makanan, maka populasi makhluk perosak yang membawa penyakit yang berbahaya seperti kencing tikus dapat dikurangkan. We have to manage our food waste so that we know when we throw away the food waste, we know that they are being covered properly, wrapped properly, to be managed properly so that local authority, their agency, waste scavenging, their agency, they come, they can deal with it effectively, systematically. That's the only way our community can come together and move forward. And again, I would like to emphasize this is everyone's responsibility. Dengan persekitaran yang bersih dapat memberikan kehidupan yang lebih sihat serta mencegah penyakit seumpama ini daripada terus berlaku. Beliau berkata demikian pada kempen basmi investasi tikus di Pasar Tamu Sibujaya. Umat Islam digalak untuk memanfaatkan platform media sosial untuk berkongsi penghayatan peristiwa penghijrahan dalam sejarah Islam menjelang sambutan Ma'al Hijrah. Menurut Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, platform itu perlu digunakan secara beretika agar dapat berkongsi berkenaan falsafah dan kebaikan Ma'al Hijrah kepada generasi baharu. Datuk Misnu berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kunjungan itu bertujuan menjemput Tuan Yang Terutama dan isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak pada Sabtu dan Ahad ini. Datuk Misnu yang mengetuai kunjungan berkata majlis doa akhir tahun 1445 Hijrah dan awal tahun 1446 Hijrah akan berlangsung di Masjid Jami' pada Sabtu, manakala pada Ahad pula majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan di Dewan Hikmah Exchange Kuching. Penduduk di sekitar kawasan Pedawan dan di Kuching digesa untuk menerapkan nilai-nilai hijau di persekitaran rumah mereka. Pengerusi Majlis Perbandaran Pedawan MPP Tan Kai berkata, ini selaras dengan aspirasi Kerajaan Sarawak dan MPP untuk menjadikan semua kawasan di bawah pentadbirannya berada dalam keadaan bersih, cantik, selesa untuk didiami serta berupaya menarik pelancong dan pelaburan. Justeru beliau berharap agar semua pihak berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing dalam memastikan tahap kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching, peringkat Majlis Perbandaran Pedawan di Kuching. Dalam pada itu, beliau memaklumkan MPP telah menjalankan pelbagai program untuk memastikan kebersihan kawasan Pedawan. Jelasnya, sepanjang bulan ini, MPP akan mengadakan beberapa siri aktiviti kebersihan termasuk program pengasingan sisa pepejal, pertandingan arca bahan kita semula untuk sekolah rendah dan menengah selain tiada hari beg plastik dan tiada bekas makanan styrofoam. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.